السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu meneruskan pembacaan kitab Risalatu Tazkiril Muridi fi Suluki Tariqatil Muhtadin karangan Al-Allamatu Hasanuddin Ibnu Muhammad Ma'sur Abi Bakar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi di bawah tajuk As-Salik, bagi mereka yang menjalani dirinya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kekhusyukan, keenakan, kemanisan beribadat, mestilah ianya mempunyai guru yang boleh menunjukkan kepadanya jalan yang sebenar, supaya jalan yang hendak dituju tidak jadi sesat. Justru itu Tuan Syekh menyebut, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Bermula yang menujuki itu dua bahagi. Ada dua bahagian atau dua kategori dalam menunjukkan seseorang hamba Allah itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju ni berjalan ni maknanya dari sudut ibadatnya, mata hatinya, kekhusyukannya hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Mestilah ada dua atau terbahagi kepada dua keadaan. Yang pertama hissi, iaitu yang boleh dirasa. Yang boleh dirasa. Siapa dia? Guru-guru yang disebutkan. Orang ni mesti orangnya mempunyai pengetahuan agama yang mendalam. Kerana tarekat ini bukan tarekat yang kita faham sebagaimana yang dipahami oleh orang awam. Tarekat sebenarnya dalam Islam ini adalah tarekat yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala berkata, ilmuna hadha musyayyadun bil kitabi wa sunnati. Ilmu kami ini, itu ilmu tariqah, ilmu tasawuf, ianya adalah didasarkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya tidak berdasarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tuan guru tu boleh terbang, dia boleh berjalan di atas air, belum tentu dia betul. Barangkali dia pakai ilmu sihir. Sebagaimana kalau kita mengaji kita Ad-Durrun Nafis, dalam kitab Durrun Nafis menyebut, iaitu bahagian yang terakhir, lebih kurang 2 muka surat atau 3 muka surat yang terakhir dalam kitab Ad-Durrun Nafis menyebut, jangan kamu terpedaya dengan seseorang yang boleh terbang. Dia kata burung pun boleh terbang.
Adakah burung itu wali? Burung boleh duduk, boleh berjalan, boleh di daratan dan boleh terbang. Karena itu kelebihan yang Allah berikan. Belum tentu seseorang tu boleh terbang, boleh hilang, dia wali. Begitu juga kamu jangan terpedaya melihat orang boleh berjalan di atas air. Dia kata kupu-kupu air pun boleh jalan atas air. Ini dalam kitab Durrun Nafis. Bukan itu sebagai ukuran kita. Ukuran kita ialah guru kita ini ialah berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itulah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menyebut at-tariqu ila Allah Ta'ala masdudun ala khalqihi illa ala al-muqtafina athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. At-tariqu ila Allah, semua jalan tariqat ataupun semua tariqat menuju kepada Allah adalah tertutup. Tariqat apa jenis tariqat lah, apa jenis jalan nak menuju pada Allah ni semua tertutup ke atas makhluk Allah Ta'ala, melainkan jalan yang mana mereka ini mengikut jejak-jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu, dari sudut turutan sanad-sanad ilmu tariqah ini, ianya akan bertembung dengan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, bersambung pada Imam Syafi'i. Kalau kita mazhab Hanafi, sampai kepada Imam Abu Hanifah. Kalau kita mazhab Maliki, sambung sampai Imam Malik. Imam Ahmad sampai Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali. Adapun dalam ilmu tasawuf, dia akan bertembung kepada Syekh Al-Imam Al-Junaid Al-Alim Al-Allamatu Al-Arifu Billah Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu, mana-mana tariqah ataupun amalan-amalan yang tidak berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya masdud. Ianya adalah masdud, tertutup, tidak akan sampai jalan tersebut, bahkan dia akan jadi tersasar dan jadi sesat. Inilah yang membawa fitnah kepada ilmu tariqah. Ini yang menjadi fitnah. Guru tarikat ni jadi fitnah kerana mereka tidak ada panduan dan juga tidak ada asas yang kuat dalam agama ni. Nak jadi guru, bermimpi je, malam tadi bermimpi, hari ini boleh jadi guru. Bukan mimpi itu menjadi ukuran, tetapi pertama mesti ilmu. Syaratnya mesti ilmu yang rasih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya itu hissi yang telah dibahaskan sebelum ini. Syarat-syarat guru yang telah kita bahaskan begitu panjang pada pengajian yang lepas. Syarat-syarat guru yang mursyid. Dan yang kedua, keduanya maknawi, suatu yang tidak boleh disentuh dari sudut maknawinya. Makna, cakap Melayu makna, nisbah kepada makna, jadi maknawi. Sesuatu yang tidak boleh disentuh, tidak boleh kita nampak. Inilah dinamakan guru yang maknawi, iaitu seperti ilham dan faham yang benar daripada Quran dan hadis dan ijma' ulama. Ini adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka ini benar-benar ikhlas beribadat kepada Allah Ta'ala, maka Allah berikan di sana satu ilmu yang dinamakan ilmu zauq, merasakan kelazatan beribadat, merasakan keseronokan, rasa tak ada apa dunia ini, yang dirasa seronok dengan ibadat kepada Allah, seronoknya menyebut nama Allah, seronoknya membaca kalam-kalam Allah. Ini ilmu ni ilmu yang diberi oleh Allah menerusi iktisab. Ilmu ni terbahagi, yang pertama ilmu ta'allum, iaitu ilmu yang dipelajari, mesti belajar. Mesti belajar ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid. Bila dia tak kenal Allah, macam mana dia nak beribadat? Dia mesti belajar ilmu fiqh, berkaitan tentang salat, berkaitan dengan puasa, berkaitan tentang muamalat, berkaitan tentang munakahat. Semua ini telah kita bahaskan dulu. Kemudian mestilah ianya
Kemudian belajar pula ilmu yang dinamakan ilmu afatin nafsi, iaitu mengetahui apakah perkara-perkara yang boleh membinasakan amalan kita ni. Ini dinamakan ilmu tasawuf. Dia sudah faham dari sudut ibadat, macam mana puasa, macam mana nak zakat, macam mana haji, macam mana semua amalan syariat ni dia dah faham. Dia kena faham juga, belajar juga ilmu yang ketiga, ilmu afatin nafsi. Macam mana, apakah dia ataupun macam mana yang amalan yang boleh merosakkan segala pahala-pahala ni. Ini kena belajar. Ilmu dinamakan ilmu tasawuf. Begitu juga di sudut riadah, bagaimana nak melatihkan, ianya memerlukan pada guru. Mula-mula guru tunjuk, kemudian kita latih. Macam orang belajar silat, guru tunjuk, tetapi dia berlatih, maka mendapatkan beberapa kelebihan yang orang lain tak dapat. Sama-sama seperguruan, tapi dia boleh lebih pula kerana latihan. Sama-sama berguru dengan seseorang, tetapi kerana latihan itu Allah berikan kepada dia. Ini ilmu ilham. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, saya Allah akan berikan kepada dia. Allah berikan. Kemudian tahzibul akhlaqiha. Kemudian dia mesti tahzibkan, didikkan akhlak dia. Daripada dulu tidak bertasawuf, sekarang jadi orang yang tasawuf. Dulu bukan seorang yang sabar, sekarang dia sabar. Dulu bukan seorang yang reda, sekarang jadi reda. Dulu bukan seorang yang tawakal, sekarang seorang yang bertawakal. Dulu bukan seorang yang ikhlas, dia sekarang seorang yang ikhlas. Dulu bukan seorang yang suka bertaubat, sekarang suka bertaubat. Kalau dulu bukan seorang yang suka bersyukur, sekarang bersyukur kehadrat Allah Ta'ala. Ini nama dia tahzibul akhlak. Tahzib. Dan juga mengenalkan siapakah musuh dia, mengenal siapa itu syaitan, mengenal apa dia fitnah-fitnah dunia. Apabila perkara ini dilatih sehingga ianya diberikan ilmu hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatlah ia yang dinamakan ilmu khawatir. Ilmu khawatir, iaitu khawatir, lintasan di dalam hati. Ada lintasan dalam hati, dinamakan khawatir. Khawatir ini iaitu satu lintasan di dalam hati yang mengikut kepada kebenaran. Kalau terlintas dalam hati ini mendorongkan benda benar, maka ikutkan. Tetapi kalau ada lintasan hati ini ianya mendorongkan kepada benda yang ataupun perkara yang tidak baik, kena tinggalkan. Guru ajar begitu. Bagi mereka yang beribadat, melatihkan diri ini, riadah, dia akan dapat benda ini, dinamakan khawatir. Maka khawatir ini hendaklah kita jaga, dan hendaklah kita ikut khawatir yang baik. Sebagaimana dalam hadis 40 menyebut, iaitu sesungguhnya telah memberi fatwa oleh hatimu, istafti qalbaka, iaitu hati kamu telah memberikan fatwa. Mana hati ini telah memberikan petunjuk kepada jalan yang baik, maka hendaklah kamu turutkan. Kalau benda baik, jangan ditangguh. Walaupun dalam hadis tidak menyebut khawatir, tapi dalam hadis menyebut istafti, fatwakanlah hatimu. Apa yang telah difatwakan oleh hati benda yang baik, maka kita ikut. Apa yang dipatwakan oleh hati yang tidak baik, maka hendaklah kita tinggalkan. Ini dinamakan ilmu khawatir, iaitu khawatir. Dan di sana akan mendapat ilmu musyahadat. Musyahadah, penyaksian hati. Hati ini sentiasa memandang kepada Allah, memandang kepada rahmat Allah, serta memandang kepada keridhaan Allah. Sehingga sentiasa memandang kepada takutnya kemurkaan Allah, maka dia akan naik kedudukan yang dinamakan mukasyafatul asrar, tersingkapnya segala rahsia-rahsia. Ayat ini disebut seperti ilham dan faham. Ya, daripada Quran. Ada orang baca Quran tapi tafsir Quran dia biasa. Kita mengaji tafsir,
Ramai guru yang kita mengaji, orang ni kalau kita mengaji asa biasa je. Kita kata balik rumah pun boleh kita baca habis, kerana dia tidak mendapat fahamul Quran. Fahamul Quran ni orang yang nak faham Quran sebab dia kalam Allah. Mesti orang yang kuat hubungan dengan Allah. Mesti orang yang kuat hubungan dengan Allah sehingga Allah mengilhamkan fahamnya Quran itu. Faham apa yang tersirat dalam Quran. Sehingga kalau kita hadir dalam majlis tersebut, kita merasa kepuasan, balik ada benda yang kita nak bawa. Kalau kita mengaji hadis, ada benda yang kita nak bawa. Kalau baca hadis, baca atas, kita kata, lebih baik aku tengok Facebook. Contoh, tak nak apa kita merasakan kelazatan berada dalam majlis tersebut, belum mendapat zauq nabada, iaitu tidak tersingkap rahsia-rahsia. Untuk mendapat perkara tersebut dihuraikan oleh pengarang kitab kita ini, tuan syekh kita, iaitu mesti yang pertama guru yang mursyid, selepas itu akan diberikan kepada kita ilmu, iaitu menerusi guru yang dinamakan guru, iaitu petunjuk daripada Allah, mendapat berapa ilham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kita. Dan ijma' ulama mestilah berdasarkan Quran, hadis, ijma'. Kalau menyalahi ijma', maka kita tolak. Dan hendaklah mengetahui as-salik itu akan bapanya dan datuk neneknya. Ini dari sudut silsilah, mengambil keberkatan. Kita mengambil ilmu ini daripada siapa? Guru kita daripada siapa, sehingga sampailah silsilah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jibril daripada Allah. Rangkaian ini perlu dijaga. Oleh sebab itu Allah berfirman, kunung ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Dalil daripada firman Allah Ta'ala menunjukkan kita mesti cari orang yang benar di sudut ibadatnya, ikhlas. Benar ini menunjukkan mesti ada rangkaian. Apabila ianya terputus, maka jalan yang kita nak tuju ini barangkali jadi sesat. Apabila kita ada rangkaian yang baik, tidak terputus, maka kita akan sampai tempat yang kita nak tuju. Guru, mestilah kita kenal siapa guru kita. Tak boleh tiba-tiba datang dari pemimpi, kita pun tak kenal guru kita. Guru kita siapa gurunya daripada siapa, sehinggalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah ianya banyak memberi manfaat. Oleh sebab itu, dari sudut amalan ni perlu ada guru yang mursyid. Dan seterusnya lagi, dan datuk neneknya pada tarikat, supaya jangan berbangsa ia kepada lain bapanya. Jadi tidak ada panduan main ikut begitu saja, ini anak tak sah taraf nama dia. Itu sebab ada beberapa tarikat dia campur. Nak kata Naqsyabandi bukan Naqsyabandi. Naqsyabandi tulen lain, jaga syariat. Baru ni ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, tarikat Naqsyabandi itu betul tak betul? Ya, pada asalnya betul. Saya kata ulama-ulama Azhar ramai yang tarikat Naqsyabandi. Contohnya Syekhul Azhar dulu, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, seorang ulama yang alim. Kalau kita kata Syekh tarikat Naqsyabandi salah, seorang ulama yang alim, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Al-Alim Al-Allamatu, Syekhul Azhar dulu. Orang kalau mengaji seluruh dunia ini, kalau tak mengaji kitab Hasyiah Bajuri, bukanlah maknanya dia mengaji. Sama ada di Malaysia, di mana sahaja, mereka akan mempelajari kitab Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, Hasyiatul Bajuri. Dan Al-Imam Ibrahim Bajuri juga mensyarahkan kitab Hikam. Ibn Atta'illah Sakandari, Syekh Ibrahim Al-Bajuri mensyarahkan kitab Kifayatul Awam, kitab Tauhid. Al-Imam Ibrahim Bajuri
mensyarahkan kitab Tuhfatul Murid, matan Jauharut Tauhid, disyarahkan, melaut ilmunya. Seorang ulama yang alim, wali Allah. Tarekatnya ialah tarekat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah. Diakui ilmunya dan kewarakannya. Seluruh dunia terima. Sama dia Syekhul Azhar dulu. Ulama yang alim. Siapa tuduh tarekat Naqsyabandi? Menuduhlah Imam Ibrahim Al-Bajuri tak betul. Seorang ulama. Contohnya timbalan Rektor Al-Azhar, Allah yarhamuh, guru saya. Hampir 4 tahun saya melazimi, mempelajari dan ikut beliau. Profesor Dr. Judah Mahdi, Allah yarhamuh. Allah yarhamuh. Rahmatan wasi'ah. Beliau timbalan Rektor Al-Azhar. Sebelum jadi timbalan Rektor, beliau adalah dekan Kuliah Usuluddin Al-Azhar. Masa tu beliau masih dekan lagi, sebelum timbalan Rektor Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau adalah tarekat Naqsyabandi. Naqsyabandi. Kita tiap malam Jumaat maka ada majlis dinamakan Tawajjuh Hawajigan, iaitu majlis tawajjuh. Syekh Judah Mahdi, Allah yarhamu, profesor di dalam ilmu tafsir, seorang yang wara'. Beliau seorang yang ikhlas. Betul-betul depan saya ada orang tanya, orang kampung tanya berapa permasalahan. Syekh jawab mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan dia seorang profesor. Dia jawab mazhab Al-Imam Syafi'i. Orang tu tanya mazhab lain macam mana Tuan Syekh? Saya mendalami mazhab Syafi'i. Kalau nak tahu mazhab yang lain, tanyalah Profesor Said Ahmad Amir, guru saya juga dulu. Alim dalam ilmu fiqh. Alim dalam ilmu fiqh 4 mazhab. Pergi tanya Said Ahmad Amir. Said Ahmad Amir ni tariqat Asy-Syazuliyah Al-Khatibiyah. Tariqat. Profesor-profesor sana ramai yang bertariqat. Seorang yang tawaduk, rendah diri. Tawaduk. Berbeza setengah-setengah profesor ni jadi profesor act lain macam. Ini profesor, seorang ulama, Syekh Said Ahmad Amir. Dia mengajar saya 4 mazhab. Ketika mana dalam majlis zikir bersama Syekh Mahmud, rupanya sebelah saya ialah guru saya, Profesor Said Ahmad Amir, hafizahullah, yang banyak mengajar saya ilmu fiqh. Macam mana nak memahami fiqh, macam mana nak mendalami, macam mana nak faham kitab-kitab turas ni. Guru saya Said Ahmad Amir, hafizahullah ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillah saya boleh mendalami dan gaya bahasa kitab-kitab lama ni. Yang banyak memberi kesan ialah guru saya Said Ahmad Amir, hafizahullah ta'ala. Beliau seorang ulama yang alim. Kalau kita ni bila orang tanya mazhab, permasalahan, walaupun kita bukan bidang, jawab macam pandai. Jawab macam pandai. Ini syarat yang perlu kita jaga, perlu amanah dengan ilmu. Dan saya akan huraikan berdasarkan kitab kita ini. Ada dinamakan maqam, berapa kedudukan nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita kalau nak dapat ilmu yang Allah berikan satu ilham kepada kita, kita perlu ikhlas. Dan kita tidak boleh merapu-rapu. Kalau ilmu, perlu kita jaga ilmu tersebut. Ulama contohnya bila orang tanya satu ilmu, dia tidak akan jawab waktu dia berjalan. Waktu dia berjalan, dia tak akan jawab. Kalau dia jawab, dia kena berhenti dulu. Dia berhenti, baru dia jawab. Kerana menghormati dan memuliakan ilmu Allah. Kalau sambil kita berjalan, orang tanya dan kita jawab juga, maka ulama kata kurang adab dengan ilmu yang diberikan oleh Allah. Kita tidak memuliakan. Ini di antara guru. Kalau kita bersama dengan seorang guru, bila kita tanya satu masalah, dia berhenti. Dia berhenti, dia uraikan. Mana orang ni memuliakan ilmu Allah. Memuliakan ilmu Allah. Apabila dia memuliakan, maka Allah muliakan dia. Allah muliakan dia. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Macam kita kalau mengaji, sambil mengaji tengok handphone, tak mulia. Sampai kiamat pun tak akan dapat ilmu apa pun. Ilmu khusyuk, ilmu apa semua tak dapat. Kenapa? Kerana kita tidak memuliakan ilmu yang diberikan oleh Allah. Gitu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau tak ada turutan dia, silsilah, apa kesannya? Maka masuklah ia di bawah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man intasaba ila ghairi abihi. Walaupun hadis ini merujuk kepada mereka yang mengambil anak angkat kemudian menisbahkan kepada diri dia. Menisbahkan pada diri dia. Dia pergi ambil anak angkat, binkan dengan dia. Dilaknat oleh Allah sebab dia bukan anak dia. Bukan anak dia. Nanti kalau meninggal dunia, anak ni dapat pula harta pusaka. Kadang-kadang dia tak mau sebut, dia akad nikah. Bukan satu dua kes ini, banyak. Minggu lepas saja dah menikah. Nikah dulu, bapa dia tak sebut dia ni anak angkat. Bercerai, ni nak menikah dengan orang lain, baru datang ke mahkamah, minta wali hakim. Sebelum ni nak menikah, patutlah pernikahan pertama tidak mendapat kebahagiaan, tidak dapat redha Allah. Kebarangkali bapa ni telah menyembunyikan. Allah laknat. Sebab apa? Takut anak ni merajuk, takut anak ni tahu dia bukan anak saya, nanti dia lari tak peduli saya. Ini orang tua-tua ni. Kalau dia menyembunyikan kedudukan, maka Allah laknat. Ini hukum asal berdasarkan hadis ni secara umum. Tapi ulama tasawuf tafsirkan lebih luas lagi. Mana-mana orang mengambil tarekat, menisbahkan bukan pada bapaknya yang sebenar. Kita sebut tarekat Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Kenapa tak sebut tarekat Imam Abu Bakar As-Siddiq? Orang kata apa tarekat ni Idrisiyah lah apa semua. Sebutlah tarekat Sina Ali. Kan? Inilah memberi maksud menghormati guru. Menghormati guru. Dan menyebutkan kita ini ada silsilah. Oleh sebab itu disebut satu persatu. Daripada siapa kita cukup hormat kepada guru. Sehingga kita sebut daripada siapa, sehinggalah Nabi SAW dan sehinggalah kepada Allah. Mana kita memang menisbahkan kepada yang sebenar. Tapi apabila kita tidak menisbahkan kepada yang sebenar, maka dia akan mendapat laknat daripada Allah. Mana laknat dalam ilmu tasawuf ni jauh daripada rahmat Allah, tidak memberi manfaat apa-apa. Tak mendapat apa-apa manfaat. Ini perlu dijaga dari sudut silsilah ilmu zikir kita. Adapun zikir biasa kita baca berdapat pahala, jangan risau. Walaupun tak ada apa pun. Zikir yang kita amal untuk menaikkan kedudukan darajat, itu memerlukan pada guru. Kita orang awam ni kena ada guru. Kalau tidak dia jadi gila isin. Orang kalau berzikir banyak tanpa ada guru, dia akan jadi masalah. Bukan salah zikir, tapi tak ada orang yang nak pandu. Ada orang ambil hizib terlampau banyak, bila dia banyak baca hizib, dia tidak ada panduan, menyebabkan keadaan rumah tangga dia tidak akan aman. Kita tanya orang ambil hizib ni, baca hizib, pagi baca hizib, tengah hari baca hizib, malam baca hizib. Diri dia ni dengan anak dia, dengan isteri dia, biasa dia tak akan dapat harmoni. Kerana dia tak tahu cara. Yang suka turun sanad ni zaman sekarang. Ustaz-ustaz ni hari ni ustaz nak ijazahkan. Hafal ya, ingat sungguh-sungguh. Hari ni ustaz nak ijazahkan hizib. Minggu depan pula hizib lagi. Minggu depan buat hizib lagi. Betul ke ni? Tak betul. Ini tidak menjaga ilmu nama dia.
Oleh sebab itu orang zaman dahulu, adakah tok guru dulu tak amal? Amal. Tok guru dulu lagi banyak amal. Kalau tidak ada amalan, macam mana ada kitab, contohnya himpunan hizib-hizib, ada dalam kitab pati rahsia, semua amalan-amalan ni ada. Tetapi hendaklah ianya berguru. Dan orang yang betul-betul berkehendak baru diberikan. Orang yang tidak berkehendak, seumpama kita mencurah air di atas daun keladi, tak ada manfaat. Kita bagi sekarang photostat, belum tentu semua yang hadir jaga ilmu tersebut. Kadang-kadang digulung, diselit di tepi. Dia tak hormat ilmu, tak perlu kita bagi. Dan kemudian di sudut kedudukan ilmu kita, dan juga di sudut umur kita, perlu ambil kira. Oleh sebab itu Judah Mahdi, Profesor Dr. Judah Mahdi, guru saya, mula-mula saya nak ambil dengan beliau, dia kira nama saya dulu. Dia kata syukriah nak bagi, insyaAllah nak bagi kita anak ni. Tapi disebabkan gawat ketika itu, saya terpaksa balik Malaysia sebab ekonomi Malaysia ketika itu tu ayah pun dah tak ada duit, nak pergi haji pun ditangguh pergi haji, habis duit tabung haji. Jadi saya terpaksa pulang. Jadi cara nak kira ni saya tak dapat. Tak dapat daripada guru saya Syekh Judah Mahdi, Allah yarhamu. Jadi sebelum nak ambil, dia akan tengok dulu kesesuaian nama Syukri Najib Ibnu Abdul Rahim, Ibnu Abdul Hamid, Ibnu Ash'ari. Maka perlu lihat sesuainya apa dia. Begitu. Dari sudut umur, kemudian umur sekarang, nama sekarang, panggilan apa dia, barulah ditalkinkan zikir. Di guru mursyid, dia tahu keadaan kita. Kemudian tahun depan mungkin ada pertambahan, begitulah. Ini guru mursyid. Bukan sekarang dia pergi ijazah kat masjid, saya ijazahkan sekarang. Itu tak ikut turutan sebenarnya. Jadi tak ada apa-apa pun, nak murid pun tak ada pertambahan apa-apa. Kalau beli buku pun mencampak je buku entah mana-mana, ini tak ada manfaat nama dia. Guru. Oleh sebab itu disebut dalam kitab kita ni, carilah guru yang betul, jangan menisbahkan kepada guru yang bukan sebenarnya, maka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Telah melaknat oleh Allah Ta'ala akan orang yang berbangsa kepada lain bapanya, kerana bahawasanya rahsia tariqah itu ialah bergantung hati. Ini dinamakan rabitah di dalam ilmu tarikat Naqsyabandiyah. Oleh sebab itu, apabila kita nak berzikir, maka di sana dia dinamakan ar-rabitatus syarifah namanya. Bila kita nak berzikir, oleh sebab itu duduk dalam satu lingkungan, lutut bertemu lutut, lutut bertemu lutut. Maka Syekh akan menyebut ar-rabitatus syarifah, kena ada rabitah. Kita ada rasa pertalian dengan guru, dan anak murid kita ni dia ada pertalian. Kita berzikir dalam masjid tak ada talian. Tu sebab sama-sama dalam masjid boleh bergaduh, zikir sama. Tadi kita zikir la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. Kita zikir, ada pertalian? Tak ada. Sebab dia tak ada rabitah. Maka tidak ada rasa kasih sayang sama orang Islam, walaupun sama-sama berzikir, sama-sama semayang berjemaah, tapi orang ni jugalah tikam orang ni lah kutuk orang ni. Dia tak ada rabitah. Maka zikir ini kita perlu ada rabitah. Bersamalah kamu dengan sahabat-sahabat kamu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang yang beriman itu seumpama, iaitu saudara seibu sebapa. Ikhwatun dengan ukhwatun tak sama. Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang saya sebutkan tadi telah menyebut dalam kitab Kifayatul Awam, ikhwatun, ukhwatun tak sama. Ikhwan pun lain. Ikhwan sekalian, ikhwan bukan saudara seibu sebapa, kawan biasa.
Tapi kalau disebut ikhwatun, umpama adik-beradik seibu sebapa. Oleh sebab itu Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Mesti ada ikatan yang kuat. Jadi orang yang beriman ini diikatkan dengan kalimah syahadah, iaitu ada rabitah, dan sehingga bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kuat. Kalau dihina Islam, mereka inilah yang bangun. Mereka berjihad mempertahankan ajaran Allah, mempertahankan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ikatan yang begitu kuat yang dinamakan ar-rabitah syarifah. Rabitah syarifah. Saya telah uraikan di duyung bau ni. Bagaimana contohnya Ikhwanul Muslimin mengambil pendekatan dalam tariqat Syazuliyah, sehingga mereka ini bila dah habis baca wazifah, ada wazifah sugra, ada wazifah kubra, baca doa rabitah. Allahumma inna hadhil qulub qad ijtama'an ala mahabbatik wa tawahhadan ala syariatik wa tawahhadan ala nusrati syariatik. Inna hadhil qulub qad ijtama'an ala mahabbatik. Sesungguhnya hati-hati kami ini bertemu di atas cintanya kepada engkau ya Allah. Ini nama dia rabitah nama dia. Kalau kita baca inna hadhil qulub qad ijtama'an ala mahabbatik, tapi tidak ada rabitah, tak ada apa. Berapa ramai orang ikut usrah, sekarang keluar usrah hentam orang pula. Kafir orang ni, tuduh macam-macam. Dulu kaki usrah, usrah baca wazifah kubra, tapi habaan mansura, sebab berzikir tanpa ada guru. Zikir tanpa ada guru. Orang ni lah, kaki hentam orang, pelekehkan orang. Dulu usrah. Tiap-tiap hari baca wazifah, baca maksurat. Perlu jaga abang ni. Ini rabitah, perlu dipelihara. Kena ada guru yang mengajarkan rabitah ini, supaya hati kita ini diikat di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, iaitu bergantung hati setengahnya dengan setengah. Ini disebut rabitah, hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang orang baca ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut satu persatu nama gurunya. Kalau sebut satu persatu ni, kalau waktu nak baca tahlil, mau setengah jam. Oleh sebab itu diumumkan saja, kecuali ketika mana kita mengambil bai'ah. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada hadratillah azza wa jalla. Maka dia punya tafriq, cabang daripada pembahasan sebelum ini. Maka barang siapa tiada masuk ia pada silsilah mereka itu ahli sufi, maka tiadalah kebilangan ia daripada mereka itu. Jadi kalau mereka ini tidak terbilang, tersinarai dalam silsilah tersebut, maka ianya tidak tergolong di kalangan ahli-ahli sufi yang diperakui. Contoh Negeri Sembilan, kalau kita nak amalkan tarekat, kena buktikan silsilah tarekat kita ini memang sampai kepada Nabi SAW dan didaftarkan. Itu Negeri Sembilan. Negeri lain tak ada. Maka kalau negeri lain tak ada, akan bertambahlah golongan tarekat ini. Yang golongan tarekat ini kadang-kadang nak mempertahankan tarekat dia je. Jadi nak mempertahankan tarekat dia, orang ni dengan tuan syekh dia, orang ni dengan tuan syekh dia, orang ni bawa zikir kat rumah, orang ni bawa mengaji kat rumah, habis masjid tak ada. Ni perlu dikawal. Orang ni dia, cara dia, pakaian pun kita tahu. Kalau serban macam ni, orang macam ni. Kalau serban macam ni, orang macam ni. Kalau jubah dia begini, orang ni begini. Tak apalah, itu identiti masing-masing. Tetapi dalam tarekat, tujuan kita sama, iaitu kehadrat Allah Ta'ala. Kehadrat Allah Ta'ala. Bukan kita mempertahankan tarekat kita menghentam tarekat lain. Ini tak betul. Ini tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itulah seorang ulama sufi menyebut,
yaitu Imam Hasan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Farisi, telah disebut dalam kitab At-Ta'arruf li Mazhabi Ahli Tasawuf. Dan kita ini telah ditahqiqkan oleh seorang ulama yang alim, yaitu Syekh Siddiq Al-Ghumari rahimallahu taala. Di dalam kitab yang telah saya sebutkan tadi, beliau menyebut rukun tasawuf ini ada 10. Rukun tasawuf ni ada 10. Yang pertama, tajridut tauhid. Tauhid yang benar-benar jitu, betul-betul tauhid yang tulen, yang tidak bercampur di dalamnya keraguan dan tidak ada menyerupaikan Allah dengan sesuatu, dan juga tidak ada ta'til, iaitu tidak ada yang menghampakan ataupun kata ayat Quran ni tak ada apa-apa makna. Maka golongan ini golongan tasawuf mestilah tauhid yang betul-betul tulen. Itu syarat pertama. Mana orang nak masuk ilmu tasawuf ni, mengaji ilmu tauhid. Mengaji ilmu tauhid. Bila dia mengaji tauhid lebih tinggi dalam ilmu tasawuf, dia akan membahaskan tentang lebih dalam lagi daripada tauhid yang kita pelajari. Dia akan bahas al-ayanus sabitah, al-ayanul kharijiyah, istilah. Contohnya dibahaskan tentang sifat iradah Allah. Allah berkehendak kita ini lahir di Melaka. Ini namanya ayan sabitah. Yang ayannya Allah berkehendak kita lahir di Melaka. Ini disebut dalam iradah, yang disebut sebagai ta'alluq suluhil qadim. Di dalam ilmu tauhid sebut ta'alluq suluhil qadim. Patut pada qadim kita lahir di negeri Melaka. Ayan sabitah namanya. Ilmu tasawuf sebut ayan sabitah. Kemudian dilahirkan ke bumi ini dengan kehendak Allah Ta'ala dan kudrahnya, berlakulah tanjizil hadis, lahir di negeri Melaka. Semana nama sebut ilmu tauhid, tanjizil hadis. Tanjiz, lulus, lahir ini. Dalam ilmu tasawuf disebut ayan kharijiyah. Ayan kharijiyah. Jadi kalau kita mengaji kitab Ad-Durrun Nafis, Al-Manhalus Safi, Ma'rifatul Amal, ni kita tasawuf, kita tak pelajari ilmu tauhid, maka kita tak tahu istilah ni. Walaupun mengaji kitab Durrun Nafis, maka kita tak tahu apa yang dibahaskan. Contohnya masa saya duduk di Pondok Lanai, Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, Allah yarhamuh, tidak membenarkan anak murid dia membaca kitab Ad-Durrun Nafis. Walaupun sekarang dia jadi tok guru lah di Pondok Lanai. Masa tu walaupun alim, tak boleh baca kitab Durrun Nafis, tak boleh mengajar. Kita lain boleh, Sairus Salikin boleh, Durrun Nafis tak boleh. Sebab belum sampai. Sehinggalah diperakui oleh Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, Allah yarhamuh, yang beliau ini bermimpi dengan Nabi SAW, naik kuda, jalan di mana tempat berhentinya, di situlah bina pondok. Maka Tuan Guru Omar Zuhdi orang Kelantan, tapi bina pondok di Banggul Berangan, Kedah, dekat dengan Lanai. Orang sebut Pondok Lanai, tapi dia bukan Lanai. Misbahul Munir ni ialah di Banggul Berangan, iaitu di Kedah. Orang Kedah pula buka pondok di Kelantan. Tuan Guru iaitu Tuan Guru Haji Hashim, Allah yarhamu. Mana orang Kedah pergi ke Kelantan, Tuan Guru Haji Hashim dia mengajar Perak Kedah. Tuan Haji Omar mengajar Perak Kelantan. Boleh faham? Jadi ini adalah merupakan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu tauhid kita kena faham. Kalau mengaji kitab tasawuf, tauhid tak ada, dia akan silap faham apabila membaca kitab-kitab tasawuf, terutama kitab Ad-Durrun Nafis. Durrun Nafis. Dan seterusnya lagi. Yang kedua, fahmus samai, rukun yang kedua.
faham yang fahamus sama annahu yasma'u bihalihi, iaitu dia mendengar dengan ahwal dia. Ahwal ini saya dah biasa sebut. Hal inilah keadaan yang sentiasa berubah. Jadi dia bukan berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan ahwal macam mana. Contoh sekarang ni ahwal kita hari ni, oh rajin ni. Lepas mengaji ni pergi sembahyang sunat pula, kan? Lepas sembahyang sunat kemudian kita baca Quran, ahwal. Jadi kita mendengar ahwal kita ni, kita teruskan supaya sampai satu tahap dah jadi biasa. Apabila kita tidak sama tadi, fahmus sama, besok contohnya disebabkan masalah kita makan tak jaga kan, hari ni contohnya ada jemputan, ada kawan buat sambutan hari lahir, makan macam-macam, dengar lagu apa-apalah. Udah kek ni pun belum pasti kek ni halal tak halal. Kau beli kedai mana dia sebut kedai ni, kita alah syekh, balon orang lain pun ramai beli, dia kata orang pakai tudung ramai dalam tu beli. Ini ukuran orang kita Melayu, yang beli itu ialah orang pakai tudung. Orang pakai tudung ramai beli tu. Maka ukurannya pakai tudung, bukan ukurannya halal. Makan. Bila malam ni rasa lemah je nak beribadat, ada something. Maka ahwal dia ni tadi, fahmus sama, dia mengetahui yang menghalangkan dia boleh bangun ni mesti ada sebab. Sebelum okey dia beribadat, tapi malam ni jadi lemah aja. Ini ada makan-makan benda syubhat ni. Ataupun dia ada cakap benda-benda merapu. Atau apa semua, ni nama fahmus sama nama dia. Kalau rupa kita ni tak ada fahmus sama, sama aja. Rajin ke tak rajin sama. Kejap ada, kejap tak ada. Bateri kita ni jenis begitu. Cas sikit kuat, tak cas tak kuat. Dia tak ada rukun yang kedua dinamakan fahmus sama nama dia. Rukun tarikat. Yang ketiga, ini rukun tasawuf. Yang ketiga dinamakan husnul ishrah. Baik kita punya pergaulan. Oleh sebab itu kita di antara jemaah mesti baik. Kita baik dengan ibu bapa, baik dengan ahli keluarga, baik dengan masyarakat. Husnul ishrah. Nanti inilah dia dinamakan tasawuf. Orang tengok dia memang betul dia tasawuf. Kalau dia mengajar tasawuf, sekali dia marah, dia maki macam-macam, down terus kita tasawuf apa ni? Mengajar bagus ilmu tasawuf begini-begini, sekali dia marah, keluar bahasa-bahasa setan mampus lah apa kita kata. Macam mana ni? Ulama tasawuf. Tak ada ulama tasawuf gitu. Husnul ishrah dia tak ada. Husnul ishrah, pergaulan, percakapan, cara dengan berhadapan dengan orang, ini mencerminkan itu tasawuf. Yang keempat, isarul ithar, iaitu melebihkan atas dirinya dari sudut amalan mengasihi orang lain. Jangan rasa kita ni kita kena banyak amalan mesti lebih daripada orang lain lagi. Contohnya orang berzikir sekarang ni berapa, kita nak kita lebih lagi. Kita kena utamakan dari sudut ibadat ini lebih pada orang lain. Oleh sebab itu dalam hukum fiqh makruh kita memperlawa sahabat kita pergi soft di hadapan. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Macam kita sekarang dah selesa, dah bentang sejadah kan, dua tepi tu, tiba-tiba ada kosong depan ni. Kita, bang, depan lah. Tak apalah, entar pergilah. Di sebab apa tu? Dia malas nak angkat sejadah dia. Pergilah, dia kata pergilah. Tak apa. Ini makruh dalam hukum fiqh. Sebab kita utama orang lain dari sudut ibadat. Sepatutnya kita lah maju ke hadapan untuk mendapatkan pahala. Yang disebut dalam kitab fiqh, al-isaru fil qurbi makruhun. Mengutamakan orang lain dari sudut ibadat hukumnya makruh. Contohnya, kita orang pegang batang paip, sepatutnya kita ni boleh basuh kaki sendiri.
Ambil pipe tu, kita basuh kaki. Kita kata, entah basuh kaki anak ni. Kita ambil wudu, basuh muka, basuh tangan semua ni, sampai tak basuh kaki. Dia kata, kau basuh kaki aku ni, aku niat je. Makruh. Sebab kita mau utamakan orang lain untuk mendapat pahala. Ini disebut hukum fiqh makruh, terutama dalam bab saf. Dalam bab saf, jangan kita merasakan zon selesa. Sebenarnya kita ni berada rasa seronok dah. Tambah di sini ada tepi kipas pula rong. Kalau pergi depan pula jauh daripada kipas, rasa tak selesa, makruh. Oleh sebab itu dari sudut ilmu tasawuf, dari sudut ibadat, jangan utamakan orang, utamakan kita. Utamakan kita. Kita datang awal, dapat saf yang pertama. Kita datang awal. Oleh sebab itu kita hendaklah datang awal. Kalau datang lewat pergi langkah orang, tak dapat apa-apa faedah. Datang sembahyang Jumaat dah azan pertama. Udah tu kepala macam ni datang kat pintu. Udah datang lewat. Dah tu tengok mana kosong. Mana kosong. Pergi langkah bahu orang. Langkah sana, langkah sini. Dah tu tepi sikit, tolak orang pula tu. Orang tu sikit tepi sikit. Ini dia tidak ada isar dari dia. Kalau dah tahu hari Jumaat orang ramai dan pahala sembahyang Jumaat datang awal tu ialah awal, janganlah kita ni kalau datang lewat sampai langkah bahu orang. Nabi SAW larang sedemikian rupa. Mengajarkan kepada kita isar. Mesti utamakan dari sudut ibadah ni, kita kena datang dulu. Kena datang dulu. Jangan pakai sorban, pakai apa semua, pakai syal dan sebagainya. Pergi tengok-tengok, dah tu pergi pula ke depan. Nanti kalau semayang belakang, malu pula sebab dah pakai serban. Ada pula di sini ridak pula, malu. Tengok-tengok, pakai serban, pakai ridak, semayang belakang. Jadi dia rasa malu, pergi langkah-langkah orang. Allah tahu kamu datang awal atau datang akhir. Ulama tasawuf dia jaga begitu. Datang lewat, faham-fahamlah. Lain kali inilah dinamakan hal. Lain kali Jumaat akan datang, aku tak mau lagi begini, aku kena datang awal. Begitu. Aku tak mau langkah bahu orang, kerana ini dilarang oleh Nabi SAW. Yang saya sebutkan tadi, samaul hal. Ini nama dia orang tasawuf, nama dia. Dan yang keempat, tarkul ikhtiar. Tarkul ikhtiar, meninggalkan ikhtiar. Mana kita ini dah bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kita rasa kita yang menentukan, mana kita menafikan kudrah Allah. Kita hanya berusaha dalam akidah Ahlus Sunnah ni, yang menentukan adalah Allah. Yang menentunya adalah Allah. Oleh sebab itu kita pasrah, tawakal nama dia. Kita serah ke Allah, tapi mesti sudah berusaha. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Abu Hasan As-Sazuli, apabila kita selepas sahaja beribadat, kita terus menyerahkan kepada Allah. Contohnya kita selepas semayang, kita astaghfirullah, tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Kita baca selepas solat, habis dia beri salam, sunatnya tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Sebab apa tu? Sebab kita habis dah apa yang kita dah usahakan sebelum ni, semayang, baca dalam semayang semua ni, kita tawakal. Kita tawakal. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku bertawakal ke atas yang maha hidup yang tidak akan mati. Kita ni akan mati. Inilah amalan yang dapat kulakukan. Minta ke Allah Ta'ala, Allah berikan yang sepatutnya pada kita. Sebab kita itulah yang kita mampu lakukan. Begitu. Ini maqam tawakal nama dia. Dan sur'atu wujdi yang kelima, 3, 4, 5, yang keenam sur'atul wujdi.
iaitu segeranya mendapat wujudan. Apa maksudnya? Jangan sampai hati kita ini kosong sehingga tidak mendapat apa-apa. Sebab apa kita tak dapat apa-apa ni? Sebab dia kosong. Contohnya kalau tangki minyak tu kosong, tak boleh pergi jauh. Dia takkan boleh pergi jauh. Jadi kalau kita nak pergi jauh, meter kita tu, dia dah tanda satu tahap je ataupun dah sampai dekat merah. Kita tak boleh pecut jauh. Kita akan terfikir mana stesen minyak, mana stesen minyak. Dia tak boleh pecut. Oleh sebab itu, bagi orang yang boleh meneruskan pecut ni, kenapa? Kerana tangkinya sudah penuh. Dia tak risau dah. Inilah yang disebut oleh ulama tasawuf, apabila hati ini dia kosong, kita biarkan dia kosong, dia tak akan laju nak ibadat. Apabila hati kita ini sentiasa dipenuhi dengan zikrullah, dengan amal soleh ini, kosong isi, kosong isi. Kosong sebab dia terasa fahamul tadi, iaitu ahwal, iaitu dia sama'ul ahwal tadi, atau fahamus sama'. Kosong isi, dia akan dapat. Itu nama dia. Dan seterusnya al-kashfu anil khawatir, ini insyaAllah kita sambung akan datang, berkaitan tentang ada 10 rukun ilmu tariqah. Ilmu tariqah barulah boleh kita bahaskan bab yang seterusnya, faslun, bermula mengambil tariqah daripada berapa guru itu, bersalah-salahan hukumnya padanya antara orang yang mengambil tariqah kena berkat. Ada orang ambil tariqat kerana nak ambil berkat je, dan ada yang mengambil dia akan tariqat kerana minta pelihara daripada guru itu. Ada yang ambil tariqat minta supaya ianya dipelihara oleh Allah, ataupun minta ambil tariqat sebab orang susah dulu, orang fakir, ambil tariqat dapatlah bantuan. Kalau di negara Arab ni, kalau kita masuk tariqat, ramai orang susah-susah ni, nanti lepas majlis banyaklah dapat, sebab orang keluar zakat apa semua ni, syekh pun bagi duit dan sebagainya. Bukan ambil tariqat kerana nak menuju pada Allah, supaya datang majlis tariqat dapat makan. Macam orang zaman sekarang, contoh dalam majlis zikir, sonok dia kata. Kalau duduk majlis zikir Ustaz Syukri, makan sedap dia kata. Dengan dengan kambing goleknya lah, apa dah, ayam golek, kambing bakar lah, nasi mandi, ros macam-macam. Bukan setakat mandi, menyelam pun ada. Menyelam pun ada. Ini kenapa? Kerana sonok. Oleh sebab itu 10 rukun tadi kita akan huraikan dulu, barulah kita bahaskan mengambil tariqah itu macam mana. Yang diajarkan oleh Tuan Syekh kita ni menerusi kitab yang kita pelajari pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.